A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah sekali lagi kita dapat bertemu di ruang maya pada pagi ini untuk kita sama-sama mengikuti pengajian kitab Riyadhus Shalihin, iaitu hadis-hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang berkaitan dengan pentarbiyah jiwa, pentarbiyah hati, ya, insyaAllah. Kuliah ini asalnya dianjurkan oleh Biru Muslimat Masjid Batu 16 Rawang dengan kerjasama Pertubuhan Ikram Malaysia kawasan Hulu Selangor. Ya, ahlan wa sahlan kepada semua yang sedang menonton. Puan Roha, Puan Halimah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan sambunglah kuliah kita 2 minggu yang lepas. Mana orang masjid ni dah masuk ke belum ni? Halimah ni Ikram Hulu Selangor kan? Okey, mana kawan-kawan Halimah? Jadi kita bagi peluang lah ya kepada semua yang sedang menonton, sila share, kongsikan supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada apa yang akan disampaikan, ya. Kita sama-sama pelajari Islam daripada sumbernya yang sahih, iaitu ayat Quran dan juga sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi ni kita akan sambung bab Al-Muraqabah. Bab Al-Muraqabah. 2 minggu lepas kita telah merenungi beberapa ayat yang berkaitan dengan Al-Muraqabah ini yang dibawa oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab ini, ya. Antaranya ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kamu di mana jua kamu berada. Jadi itulah yang menuntut kita supaya sentiasa muraqabah, ya. Muraqabah maknanya kita sentiasa sedar, rasa bahawa Allah sedang memerhati kita. Kalau kita bercakap, Allah dengar apa yang kita cakap. Kita buat, Allah nampak apa yang kita buat. Malah apa yang kita fikir dalam hati, dalam akal, fikir dalam otak lah, ya. Tak apalah, mana-mana. Apa yang kita fikir, apa yang kita terlintas, malah belum terfikir, belum terlintas pun Allah Subhanahu wa taala memerhati, mengetahui, ya. Yang kita cakap Allah dengar, yang kita buat Allah nampak, yang kita fikir Allah tahu. Jadi itulah wa huwa ma'akum ainama kuntum. Jadi Allah bersama tu dia bukan saja nampak zahir kita, nampak perbuatan kita, dengar percakapan kita. Macam kita bersama kawan kita, kita cuma dengar kalau dia cakap, yang duduk bermain dalam minda dia, dalam hati dia, kita tak nampak apa-apa, kita tak tahu apa-apa kan. Jadi makna, tapi kalau Allah tu tak ada apalah yang kita boleh sembunyikan, semua Allah tahu, semua Allah nampak. Okey, jadi
Dan bila kata Allah tahu, Allah nampak, Allah lihat, Allah dengar, dia bukannya dengar saja-saja. Kan, dengar lantak engkau lah, ataupun dia tahu lantak engkau, bukan. Bila kata maksudnya Allah nampak, Allah dengar, Allah tahu tu, maksudnya dia akan beri balasan, ganjaran di atas segala yang kita lakukan, di atas segala yang kita ucapkan. Kalau baik, balasannya baik. Kalau tak baik, balasannya tak baiklah, kan. Orang kata apa? Sejajarlah dengan apa yang kita lakukan. Itu pentingnya muraqabah tu. Kalau Allah cuma nampak kemudian dia buat tak kisah, itu tak ada masalah lah. Jadi ini yang kita nak didik diri kita supaya sentiasa mengawal perbuatan, mengawal perkataan supaya tidak keluar daripada tutur bicara kita, perbuatan kita, lintasan hati kita. Kita tidak sengaja lakukan perkara yang bercanggah dengan apa yang Allah redha. Sebab apa? Sebab kita nak kembali menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan rahmahnya, mengharapkan balasannya, mengharapkan redanya. Jadi inilah pentingnya bab muraqabah ini. Okey. Ahlan wa sahlan. Roha, tak kerja ke Roha? Kerja dari rumah ya? Dah habis exercise ke? Roha ni dia rajin exercise. Okey, insyaAllah. Jadi hari ini kita terus kepada hadis pertama dalam bab muraqabah ini. Ya, hadis ini sangat masyhur. Kalau kita selalu dengan kita belajar hadis 40 Imam Nawawi, hadis Arba'in, kebanyakan kita memang dah khatam lah hadis Arba'in tu kan. Jadi hadis ini adalah hadis yang kedua. Jadi dalam Riyadhus Salihin ini Imam Nawawi letakkan dalam bab muraqabah hadis pertama. Okey. Hadis pertama dalam bab muraqabah, ya, hadis kedua dalam kitab Arba'in, hadis Arba'in An-Nawawi. Okey. Jadi hadis pertama, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasanya Umar ni tak perlu diperkenalkan lah. Ya, semua kita sebut nama Umar tu, orang kata tak ada kot orang tak kenal Umar kan. Kalau orang Islam, insya-Allah kan, dengan kehebatannya dan Khalifah Ar-Rashidin yang kedua, ya, ikon keadilan. Orang kalau sebut pasal contoh khalifah yang adil tu, yang pertama terlintas adalah Umar. Bukanlah kata Abu Bakar tak adil, Ali, Uthman tak adil kan, tetapi sebab Umar ni Allah beri peluang dia memerintah agak lama ya, berbanding dengan Abu Bakar cuma 2 tahun setengah. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku yang Allah nak nampakkan, ya, kehebatan Umar, terutamanya dari sudut keadilan itu. Okey. Dan lain-lain lah, ya. Jadi tak payah cerita panjang lah pasal Umar, sebab ramai orang tahu, ramai orang kenal. Okey, jadi kita nak fokus kepada hadis, ya, yang diletakkan dalam bab al-muraqabah ini. Jadi apa Umar cerita? Qala, ya, kata Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ya, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Maknanya ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, pada suatu hari. Maknanya mereka berada dalam majlis ilmu, ya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk keliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari itu, istala'a alaina rajulun, tiba-tiba, ni tiba-tiba, ya, muncul di hadapan kami
seorang lelaki. Seorang lelaki. Jadi tengah syok-syok duk dengar Rasulullah berbicara ni, tiba-tiba muncul seorang lelaki. Dan lelaki ini disifatkan dengan, dia kata, syadidu bayadis siyab. Sangat, syadidu itu maknanya sangat putih pakaiannya. Jadi maknanya pakaian putih bersih. Pakaian putih bersih. Syadid pula tu maknanya sangat. Kalau putih tu bukanlah kata putih comot ke apa, tapi maknanya putih. Seputih-putihnya, bersih, sebersih-bersihnya. Syadidu sawadis sya'ri. Syadidu sawadis sya'ri. Maknanya sangat-sangat. Syadid tu maknanya dia menunjukkan sangat, ya. Hitam rambutnya. Maknanya smart lah orang ni datang, ya, dengan pakaian yang smart, putih bersih, dengan rambutnya hitam. Dia bilang rambut hitam ni maknanya menggambarkan usia yang orang kata muda lah, ya kan. Kalau dah terlebih muda tu rambutnya dah tak hitam lah, kelabu-kelabu ataupun bercampur mutiara-mutiara putih tu kan. Jadi nak ceritanya ni, dia secara tiba-tiba muncul. Lepas tu seorang lelaki dengan pakaian yang sematnya, putih bersih, rambut hitam, la yuru alaihi atharus safar. Tidak kelihatan, tidak nampak padanya kesan safar, kesan jalan jauh. Maksudnya orang ni macam orang dekat. Kalau datang jauh, mestilah pakaiannya nampaklah berdebu-debu, rambutnya mungkin dah kata apa, adalah bergerbang-gerbang sikit, kusut masa sikit. Tapi bila smart, rambut hitam, smartnya, lepas tu pakaian bersih, jadi tak nampaklah datang dari jauh. Tapi dalam keadaan itu, wala ya'rifuhu minna ahadun. Tapi tidak ada seorang pun dari kalangan kami yang mengenalinya. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Jadi agak takjublah kan kehadiran lelaki ini dengan penampilan yang kemas, smart, kemudian tak ada orang kenal. Jadi gambaran itu, gambaran pakaian smart ni, pada gambaran itu ulama kita mengambil pengajaran daripada gambaran keadaan kemunculan lelaki ini, mengambil pengajaran daripadanya bahawa sunat digalakkan berpakaian kemas ketika hendak menuntut ilmu. Kan? Jadi tu diambil pengajaran daripada kemunculan seorang lelaki dengan pakaian yang kemas dan smart begitu. Maksudnya seolah-olah dia nak mengajar kita, nak memberikan kita satu pengajaran adab menuntut ilmu berpakaian kemas. Berpakaian kemas. Juga adab ketika hendak menghadiri perhimpunan, seperti pergi solat Jumaat, itu kan perhimpunan ramai, solat hari raya dan lain-lain lah. Okey, jadi itu pengajaran pertama daripada cara kemunculan seorang lelaki dengan pakaian yang smart, bersih. Ni duduk depan, duduk tengok kelas ni pakai smart tak? Okey. Jadi walaupun kita tak ke mana-mana kan, jadi beradab, ya, nak menadah, orang kata nak mendapat ilmu, ya, yang berguna daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita cuba
jagalah ya. Mandi siap-siap ya, pakai bersih-bersih. Macam tu, janganlah kata alah tak ke mana, orang tak nampak kita, tak apalah tak mandi kan. Tak adalah peringatan je lah, bukanlah nak kata orang yang tengah tengok ni tak mandi ya, janganlah kecil hati pula. Okey. Okey, jadi dia tiba-tiba datang hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang masuk di majlis tu, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun datang terus duduk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata jadi dalam hadis ni, dalam riwayat ni, dia tak cerita bagi salam ke, minta izin nak masuk ke. Kan selalu kita kata bila datang tu kena bagi, bila datang ke satu majlis tu orang katakan nak bagi salam, minta izin nak masuk ke apa ke. Jadi kat sini dia tak cerita. Muncul, pergi duduk je depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat lain, ya, dalam riwayat lain ada menyebut ni sebab ini riwayat Umar, mungkin Umar ni nak ringkas, tapi dia kata dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Zar, dia meriwayatkan cerita yang sama, tapi dia lebih terperinci. Maknanya dia muncul, mula-mula dia bagi salam, Assalamualaikum ya Muhammad, bagi salam. Farada alaihi salam, Nabi jawab salamnya. Kemudian dia berkata, boleh aku masuk dekat? Kan dia adnu ya Muhammad, aku nak masuk dekat boleh? Lebih kurang macam itulah. Kemudian Nabi kata, mari kemari, kan, hampiri, suruh dekat dia lah. Jadi okey, jadi kalau ada dua riwayat, maknanya kita kata Allah datang tak bagi salam ke, tak ada adab ke apa kan. Jadi maknanya kemungkinan Umar dia meriwayatkan secara yang ringkas ya, untuk menggambarkan orang ni datang duduk depan Nabi. Tapi menurut riwayat lain daripada Abu Hurairah dan Abu Zar, dia lebih terperinci, maknanya muncul dia bagi salam dulu, minta izin nak masuk dekat. Ya. Okey. Jadi kita baca yang Umar ni lah ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia merapatkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata duduk belaga lutut lah. Duduk belaga lutut. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, dan dia meletakkan dua tangan di atas pehanya. Peha siapa? Peha dia. Ya, peha dia. Ada juga orang yang kata diletak atas peha Nabi. Ada juga orang terjemah begitu. Tapi dia kata bayangkan ada adab tak pergi duduk depan Tok Guru, letak tangan atas peha Tok Guru. Kan, sesuai dengan adabnya, maknanya dia duduk menghadap belaga lutut, dia letak tangan atas peha dia. Dia kata kat sini itulah dia adab duduknya seorang murid depan guru. Dia duduk, cuba bayangkan dia duduk menghadap, lepas tu tak tangan atas peha Nabi. Berbanding dengan dia duduk belaga lutut, tak tangan atas peha dia. Jadi dalam huraian hadis ni dia kata dia letak tangan atas peha dia. Okey. Okey. Jadi
Waqala. Dia mulalah mengulangkan perkataan dia. Ya Muhammad. Jadi tiba-tiba panggil ya Muhammad. Selalunya kan orang jumpa Rasulullah, orang tak panggil nama ya Muhammad kan. Orang panggil nama ya Rasulullah. Itu adab yang memang adab sahabat lah. Adab yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, memanggil Nabi dengan panggilan yang beradab, iaitu panggil ya Rasulullah. Tapi tiba-tiba orang ni dah lah tak dikenali, datang tiba-tiba panggil pula ya Muhammad. Jadi maknanya tambah menghairankan lah, ya, tambah menghairankan. Kenapa pula seorang ni? Jadi maknanya khitab, perintah supaya memanggil Nabi dengan panggilan yang beradab. Wahai Rasulullah tu ditujukan kepada kita manusia, kan, kita umat dia. Jadi Jibril ni dia utusan, ya. Jadi dia maknanya tidak diperintahkan supaya memanggil Nabi dengan panggilan seperti diperintahkan kepada kita. Ya, dipanggil ya Muhammad. Jadi apa yang dia nak dia tanya apa? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku tentang Islam. Jadi ceritakan kepadaku tentang Islam, ya, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok Nabi dia terus jawab, kan, dia tak kata kau siapa ni. Kan, jadi maknanya dia dah tahulah siapa yang datang tu. Tak adalah nak interview dulu. Siapa, kan, orang tanya, jawablah. Jadi maksudnya mungkin di situ kita boleh ambil pengajaran jugalah, kan. Jadi mungkin kalau kita nak interview kamu siapa, menyebabkan orang ni segan nak cerita ke, ataupun dia rasa serba salah ke, kan. Jadi fokus kepada apa yang ditanya oleh orang yang datang tu. Okey. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Rasulullah jawab, Islam itu ialah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi pertama sekali, Islam itu ialah kamu menyaksikan. Jadi saksi ni dengan erti kata keluarkan dengan kata-kata. Jadi menyatakan, menyatakan. Jadi bukan jadi menunjukkan bahawa Islam itu dilihat pada ungkapan luaran, iaitu kamu menyatakan bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, pesuruh Allah. Tapi kenapa Nabi pilih antashhada? Antashhada. Nabi tak pilih, kan? Nabi tak pilih antakula. Hendaklah kamu berkata. Ataupun lain-lain perkataan yang seerti dengan nak mengucap tu. Tapi dipilih syahadah, saksi. Kamu bersaksi. Kenapa? Sebab apa yang kita ungkapkan itu maknanya kita menjadi saksi. Bila kata menjadi saksi, artinya perkara itu kita tahu dengan betul. Tahu dengan yakin, sama ada kita lihat sendiri dengan mata kepala, kita lihat dengan buktinya, barulah kita boleh jadi saksi. Ya, contoh kalau kita dipanggil ke mahkamah untuk jadi saksi, kalau kita, mestilah kita ni termasuk orang yang mengetahui tentang peristiwa itu. Macam katalah berlaku aksiden. Jadi siapa yang dipanggil menjadi saksi? Maknanya orang yang berada di jalan ketika itu. Dia maknanya dia nampak, dilihat.
Kalau kita kat rumah ni tak tahu benahu pasal aksiden, walaupun yang terlibat dengan kemalangan itu anak kita ke, nauzubillah kan, orang yang dekat dengan kita ke, saudara mara kita, orang panggil tak kita dia jadi saksi? Orang tak panggil kan. Kalau panggil kita jadi saksi pun nak jadi saksi dia ni siuman je kan, ke apa tu je lah kan. Tapi untuk jadi saksi kemalangan tu tak boleh lah kan, sebab kita tak tengok. Kan, sebab perkataan saksi tu melihat kan, macam kita saya menyaksikan perlawanan bola di stadium, saksi. Jadi makna kita sama ada kita tengok sendiri hadir kat stadium tu, ataupun kita tengok melalui siaran langsung ke, barulah dikatakan saksi. Kalau tak tengok, kita boleh jadi saksi. Jadi sebab itu pemilihan kalimah menjadi saksi tu, aku bersaksi tu, maknanya menunjukkan bahawa bila kita lafazkan la ilaha illallah tu, asyhadu, maknanya saya menjadi saksi, menggambarkan bahawa ungkapan itu lahir daripada ilmu yang kita betul yakin, dah saksi dah dengan buktinya bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya layak disembah kecuali Allah. Dan ulang sekali lagi, wa asyhadu. Tapi yang dalam hadis ni dia tak ulang lah kan, dan Muhammad itu pesuruh Allah, tapi dengan erti kata bersaksi juga. Tapi kalau kita dalam syahadah biasa kan kita ulang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey Jadi itu pertama Islam. Dan tak sempurna lagi, dah asyhadu dah saksi dah. Seterusnya wa tuqimas solah, dan mendirikan solat. Mendirikan solat, dan mendirikan solat diri. Jadi kalau kita kata mendirikan bangunan, macam mana? Maknanya membina bangunan itu selengkapnya lah kan. Mendirikan masjid, maknanya membina masjid lah. Dengan strukturnya apa semua, tertegak satu masjid. Jadi begitulah tuqimas solah, maknanya mendirikan solat. Itu maknanya melaksanakan solat itu secara yang sempurna. Syaratnya, rukunnya, barulah kata solat tu didirikan. Kan, waktu dipilih perkataan wa tuqimas solah, kamu dirikan solat. Kamu tegakkan solat. Artinya solat itu ditunaikan dengan sesempurnanya, dengan selengkapnya, dengan rukunnya, rukun qalbinya, rukun amalinya, rukun qaulinya, semua tegakkan solat. Okey. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat. Zakat ni ialah yang apa yang kita wajib keluarkan zakat lah. Ya, zakat harta, zakat fitrah, zakat ternakan, zakat perniagaan. Semua-semualah ya, kita detailnya kita belajar dalam fiqh zakat lah. Kan? Ini maknanya mengeluarkan sebahagian harta sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa tasuma Ramadan, dan menunaikan puasa Ramadan. Insya-Allah beberapa hari saja lagi ya, mungkin dalam 40 hari saja lagi ya, kita akan tiba bulan Ramadan untuk kita tunaikan salah satu daripada tuntutan Islam ni, wa tasuma Ramadan. Jadi maknanya kalau puasa banyak sekalipun hari-hari lain, tapi Ramadan tak puasa, tak boleh ya. Jadi yang dikehendaki ialah puasa Ramadan itu. Barulah kita menyempurnakan makna Islam, iaitu menunaikan puasa mana? Puasa Ramadan. Puasa sunat tu tak kira, bukanlah tak ada pahala maksudnya. Kalau seorang tu duk puasa sunat setahun pun, tapi tiba-tiba Ramadan dia tak buat, itu maknanya tak lengkaplah Islamnya tu. Okey. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu menunaikan haji di Baitillah jika kamu
mampu. Jadi itu nak ni yang haji ni berbeza dengan rukun lain. Rukun lain. Sebab Nabi kaitkan dengan mampu. Tapi yang puasa, yang zakat, yang solat dia tak sebut mampu. Sebab apa? Sebab ini perkara yang berlaku kata apa, harian, bulanan, tahunan, dan dia tidak menuntut pengorbanan yang besar. Jadi boleh kata majoriti mampu. Tapi sungguh pun begitu, kalau betul tak mampu memanglah ada kelonggaran. Tetapi haji ini dia memang menuntut persediaan yang agak besar, ya. Dialah perjalanan yang jauh, perlu bekalan, perlu apa, kesihatannya, perlu sekarang ya kan visanya pula, ada kotanya pula. Jadi kalau tak cukup kemampuan itu memang tak di, walaupun kita tak pergi haji, tapi sebab kemampuan tak ada. Kata sekarang kita dah cukup dah duit kita kan, badan pun sihat, tapi tak ada, tak dapat visa, ataupun kota dah penuh apa semua, kita masih dikira tak mampu, jadi tak berdosa tak pergi haji. Okey. Jadi Nabi jawab, bila Nabi jawab tu, dia pun dia jawab apa? Qala sadaqta. Betul, dia kata. Betul. Jadi Umar mencelah. Ni Umar dia tak cakap pada masa tu, tapi dalam dia menceritakan peristiwa tu, dia kata betul. Jadi Umar masa dia duduk bercerita kat orang ni, dia kata fa'ajibna lahu. Kami rasa pelik lah kan, ajibna lahu, heran, pelik kan. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Dia tanya, dia membenarkan, heran. Tapi kita tengok beradab para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Memanglah dia heran, tapi dia tak luah masa tu, tak ada ramai-ramai, apa engkau ni kan. Dah lah tanya, lepas tu dah tahu tu baru nak tanya. Kan. Pelik, tapi duk pendam je lah dalam hati. Dia kan beradab, maknanya dia tak bantah, apalah engkau ni. Kan. Menyusahkan Nabi je. Atau sebagainya, tak ada kan. Jadi mereka diam je lah. Fa'ajibna lahu. Kami hairan. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Jadi maknanya seolah dia dah tahu tapi pergi tanya. Kemudian tanya lagi. Qala fa akhbirni 'anil iman. Jadi maksudnya di sini dalam jawapan Nabi SAW ini, maknanya kita tengok ya, apa dia Islam tu, ada 5 Nabi sebut. 5 ni semuanya adalah amalan lahiriah, ya, secara zahir. Artinya kalau orang tu dia buat semua ni, maka dia adalah dikatakan orang Islam, dia Muslim. Tapi kita tahu ya, perkataan Islam itu sendiri maknanya menyerah diri. Kan, menyerah diri. Jadi maknanya 5 perkara ini memberi gambaran dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketundukan itu mestilah lahir daripada keyakinan. Sebab itu perkara pertama yang sebut sebagai Islam ni syahadah tu. Sebab tu saya dah sebut tadi, kenapa pilih perkataan syahadah. Syahadah itu menunjukkan dia tahu dengan yakin. Jadi bila dia ucap asyhadu alla ilaha illallah tu, maknanya sebenarnya dia yakin dah dengan apa tu. Tapi yakin saja tak cukup, dia mesti tunjukkan, buktikan secara zahirnya. Jadi apa pembuktian zahir dia? Iaitu dia buat solat, ada harta dia tunai zakat, tiba Ramadan dia puasa, kalau dia ada kemampuan dia pergi haji. Okey. Kemudian seterusnya dia pun tanya pula fa akhbirni anil iman.
Jadi iman ni kita tahulah kepercayaan. Jadi iman ni berkaitan dengan dalaman ya. Fa akhbirni anil iman. Jadi Nabi jawab apa? Qala an tu'mina billah. Iaitu kamu percaya kepada Allah. Semuanya ini berkaitan dengan keyakinan dalam hati ya. Sebab iman itu bermakna mempercayai, membenarkan, meyakini. Semuanya itu tersemak dalam diri, dalam hati. Tak ada orang nampak. Jadi yang nampaknya ialah yang Islam tadilah. Jadi antuk minabillah, percaya dalam hati dengan Allah, beriman dengan Allah. Wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi wa rusulihi, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir. Jadi malaikat ni kita tahulah ya, kita percaya adanya malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan diamanahkan berbagai-bagai tugas kepada para malaikat ni, dan jumlahnya tak terkira banyaknya lah. Dan antaranya yang orang kata ketua kepada para malaikat ni Jibril alaihi salam ya, yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Dan kitab, dan wa kutubihi, maknanya beriman kepada semua kitab-kitab. Maknanya beriman kepada kitab ni maknanya yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab kepada hamba-Nya. Jadi kitab ni dia sebut kutub. Kutub ni maknanya banyak. Jadi banyak kitab ni menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat mengambil berat untuk memimpin hamba-Nya kepada jalan yang dia redha. Jadi tak cukup dengan satu kitab, tapi banyak kitab. Banyak kitab ni bukanlah untuk satu masa ni banyak kitab. Tidak kan, kita tahu yang terakhir ni Quran. Tapi sebelum Quran ni dah banyak dah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam huraian hadis ni dia kata, Az-Zamakhsyari berkata jumlah kitab yang Allah turunkan ialah sebanyak 104 kitab. 104 kitab. Yang ni yang diketahui ya, ada jumlah dia berapa? 104. Khamsun ala Syith. Ada 50 kitab diturunkan kepada Nabi Syith. 30 kepada Nabi Idris. Kita pun tak tahulah besar mana setiap satu kan. Jadi ada 50 kepada Syith, 30 kepada Idris, 10 kepada Adam. Dah berapa tu? Dah 80. 10 kepada Ibrahim. Dan Taurat, Injil, Zabur, Quran. Iaitu 104 semua. Jadi takkanlah 100 ni saja kan, sedangkan Nabi tu ramai. Jadi mungkin yang Nabi lain tu wallahu alam kan, suhuf ke apa kan. Tapi yang pentingnya kita yakin bahawa kitab-kitab yang Allah turunkan ini banyak jumlahnya, dan tujuannya ialah untuk membimbing hamba dia. Yang kata apa, manual lah, manual kehidupan kan. Macam kita beli barang kan, mestilah ada manual dia macam mana nak guna. Jadi begitulah kitab ni panduan kita untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini agar selari dengan apa yang Allah kehendaki daripada kita. Okey. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Jadi beriman kepada semua rasul-rasul. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Semua beriman kepada semua rasul-rasul yang Allah turunkan. Jadi dia kata rasul-rasul ni pun jumlahnya sangat ramai.
ada dalam Musnad Ahmad menyebut bahawa jumlah Rasul adalah 1,100 apa ni 1,000 apa nak baca ni 124,000 ya 124,000 Rasul, bukan 124,000 Nabi. Daripada 124,000 Nabi ni 315 daripadanya Rasul. Dia ada Nabi dan Rasul. Jadi jumlah Nabi lebih ramai daripada Rasul. Jadi menurut kitab ini dia kata jumlah Nabi adalah 124,000. Daripadanya terdapat 315 orang Rasul. Jadi semuanya itu kita kena imani. Imani bukanlah maknanya nak kena hafal semua nama Nabi Rasul itu. Kan kita tahu yang kita wajib tahu 25 orang yang disebut dalam Al-Quran itulah. Tapi kita dituntut supaya beriman dengan semua Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada hamba-Nya ya, untuk memberitahu tentang matlamat hidupnya, cara hidup di atas muka bumi ni, ke mana mereka akan pergi, apa yang mereka boleh buat, apa yang tak boleh buat. Garis panduan lah kan untuk kehidupan kita. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Jadi 5 yang disebut tadi. Kemudian wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman juga dengan qadar, sama ada yang khair ataupun yang syar, yang baik, yang tidak baik. Jadi ini apa saja yang ketentuan yang ditentukan oleh Allah, sama ada yang baik atau tidak baik, kita kena beriman bahawa ia merupakan ketentuan, takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu iman. Jadi artinya 6 perkara yang wajib diimani, iaitu Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhirat, dan juga qadar. Kemudian dia menjawab sadaqta. Betul, samalah juga. Jadi walaupun Umar tak mencelah kami hairan, dia tak ulang lah. Memang heran jugalah tu, ya. Tanya, lepas tu jawab pula sadaqta. Kemudian dia bertanya yang soalan ketiga, fa akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepadaku tentang ihsan. Jadi sebenarnya inilah yang berkaitan dengan bab muraqabah ini. Jadi muraqabah ni dia sama makna dengan ihsan yang Nabi jelaskan di sini, iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi itu maknanya muraqabah ini adalah martabat ihsan, ya, di mana kita beribadah, maknanya kita ibadah ni seluruh hidup kita lah kan. Sebab ibadah ni bukan hanya solat saja, bukan hanya puasa saja. Maknanya kita beribadah seolah-olah kita nampak Allah. Kalau pun kita tak nampak Allah, maka kita kena rasai Allah memerhatikan kita, Allah melihat kita. Ya, bayangkan kalau kan kita kata kalau sebenarnya nak rasa tengok Allah tengok tu, dia bukan satu perkara yang mudah kan. Sebut mudah tapi nak buat tak mudah. Solat berapa minit kita solat, ya, berdiri solat tu katalah 5 minit kan. Nak sepanjang 5 minit tu nak merasai Allah duk perhati tu, agaknya dapat 100% tak? Tak, jarang kan. Mungkin masa takbir tu, Allahu Akbar tu, sedarlah ni nak menghadap Allah, dan Allah Maha Besar kan. Tak ada habis Al-Fatihah dah pergi ke lain dah. Dah tak rasa dah Allah duk perhati tu. Itu maknanya nak kontrol
rasa Allah perhati tu dalam masa 5 minit pun sukar, apalagi kalau puasa satu hari. Bayangkan daripada fajar sampai maghrib tu berapa jam, katalah 12 jam. 12 jam nak sepanjang hari tu rasa Allah duk perhati je kan. Tak buat benda, tak buat langsung benda yang Allah larang. Sebab Allah perhati ni nanti pahala puasa hilang. Jaga lidah langsung tak sebut perkataan yang tak baik. Jaga mata langsung tak lihat perkara yang haram. Jaga telinga langsung tak dengar perkara yang haram. Kata tangan kaki mungkin senang sikit lah nak jaga kan. Tambah-tambah musim PKP ni duduk dalam rumah je, tak berjalan ke mana-mana kan. Pergi dapur masuk bilik, kan. Begitu juga tangan mungkin tak pegang lah barang orang apa semua, tak ambil kan. Sebab duduk. Tapi boleh juga tangan ni kan. Dengan handphone tu kan. Ada orang sekarang scam kan, menipu ke mengumpat ke, tangan pun susah nak jaga kan. Jadi itulah martabat ihsan ni, muraqabah. Jadi ta'budallah, beribadah kepada Allah seolah-olah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi itulah. Qala sadaqta, kamu benar. Jadi maknanya ini yang kita nak jaga kan. Lepas tu fa akhbirni anis sa'ah. Tanya pula pasal as-sa'ah. As-sa'ah ni hari kiamat lah ya. As-sa'ah. Jadi tanya pasal Islam, senang jawab. Tanya pasal iman, jawab. Tanya pasal ihsan pun Nabi jawab. Tapi bila bab sa'ah, Nabi jawab apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya, maknanya dialah lebih mengetahui daripada yang bertanya, iaitu lelaki tadi. Jadi maksudnya tidak ada siapa yang tahu tentang kiamat. Maksudnya bila. Maksudnya tentang kiamat ni bila berlakunya kiamat tu. Jadi tapi kalau tak tahu bila, takkanlah tak ada tanda-tanda. Mestilah ada tanda-tandanya. Jadi Nabi dia pun bertanya, fa akhbirni an amaratiha, ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Tentang tanda-tanda. Jadi kita tahu tanda-tanda kiamat ni banyak kan. Ada tanda kecil, tanda besar. Tapi Nabi jawab di sini hanya beberapa tanda. Mungkin tanda ni tanda yang bukanlah tanda yang menunjukkan hampir dah nak berlaku sangat kan, seperti turunnya Nabi Isa dan sebagainya tu. Ya, matahari terbit dari barat ni mungkin tanda yang kecil lah kot kan. Tanda kecil kan. Jadi tanda dia apa? Nabi sebut pertama, antalidal amatu rabbataha. Antalidal amatu rabbataha, iaitu hamba perempuan melahirkan tuannya. Jadi dia melahirkan anak tu jadi tuan dia. Macam mana tu? Dan yang kedua, antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Dan dia kata al-hufata, wa antara, kamu melihat al-hufata, hufati, al-hufata ni maknanya orang yang berkaki ayam. Al-urata, al-urata ni maknanya kalau terjemahan harfiah, bogel lah, tak ada pakaian. Ri'a asya al-alata, alata ni maknanya fakir.
Maknanya orang yang asalnya kaki ayam, tak ada pakaian, miskin, ri'a asyai, mengembala kambing. Jadi maknanya golongan bawahan, ya, golongan miskin, golongan fakir. Yatatawaluna fil bunyan, mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi, ya. Yatatawaluna fil bunyan. Jadi dia kata di sini menunjuk menggambarkan suasana di mana orang yang fakir dia bertukar hidup dia bermewah-mewah dengan mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Jadi maknanya kemewahan, maknanya orang yang asalnya miskin dah bertukar hidup mewah. Adakah berlaku sekarang ni? Dia bukan saja muncul bangunan tinggi, bukan saja setakat muncul bangunan tinggi. Kita kata kat KL tu bangunan tinggi-tinggi semua kan. Dia bukan sekadar kemunculan bangunan yang tinggi, tapi bangunan tinggi itu dibina oleh orang yang asalnya miskin macam ni. Sampai pakaian pun tak cukup, nak tutup badan kan. Kerja pun bela kambing je. Lepas tu tak pakai kasut. Miskin pula. Tapi meninggi-tinggikan bangunan. Maknanya dah bertukar. Kalau keadaan miskin macam tu, mana mampu nak dirikan kan. Tapi maknanya keadaan kehidupan tu dah bertukar. Jadi itu antara tanda kiamat. Okey, jadi yang tadi ibu melahirkan tuan ni, apa maksud dia? Apa maksud dia? Dia kata banyak tafsiran lah kat sini. Di antaranya dia kata gambaran berlakunya peperangan di akhir zaman, peperangan di mana ramai wanita yang ditawan, ramai wanita kena tawan. Jadi tawanan perang ni selalunya dijadikan hamba. Jadi apabila dia ditawan, jadi hamba, kemudian dan dia ditiduri oleh tuan dia yang menawan dia tu, maka dia melahirkan anak. Jadi anak itu statusnya tuan. Statusnya tuan, dia bukan jadi hamba. Itu maksudnya hamba melahirkan tuan. Sebab apa? Sebab hamba ni ramai, dan dia ditiduri oleh tuan-tuan dia. Jadi apabila hamba ni melahirkan anak, jadi anak tu statusnya tuan. Itu salah satu tafsiran tentang hamba melahirkan tuan. Tapi ada juga yang mentafsirkan gambaran anak-anak yang memperhambakan ibu. Na'udzubillah, kan? Jadi yang ni, yang tadi tu, dia bukan anak dia memperhambakan ibu, tidak. Tapi dia status anak tu, dia tidak jadi hamba. Sebab apa? Sebab hamba ni dia melahirkan anak daripada tuan dia, maka status anak itu adalah tuan kepada ibu yang melahirkan. Tapi ada juga yang ambil kiasan, ya, ibu melahirkan tuan, kiasan kepada anak. Tanda kiamat ialah anak menjadikan ibunya sebagai hamba. Buat mak macam hamba kan, suruh itu, suruh ini. Jadi na'udzubillah lah kan. Summan talaqa, kemudian lelaki tadi beredar, ya. Dan selepas dia soal dan mendapat jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun meninggalkan majlis tu. Summan talaqa, meninggalkan majlis. Jadi dalam riwayat ini pun, dalam riwayat Umar ini pun, dia tidak menceritakan kepada kita
keadaan dia pergi tu, ya, ucap terima kasih ke, bagi salam ke, dia tak beri gambaran, ya. Cumanya dia cerita keadaan dia lah, falabistu maliya, maka tinggallah aku beberapa hari. Maknanya selepas beberapa hari, artinya cerita tu habis kat situ, orang tu pergi. Jadi wallahu alam, dia pun tak ceritalah sambungan Nabi sambung mengajar ke apa. Cumanya dia kata dalam riwayat ni, dia kata falabistu maliya. Falabistu maliya. Maliya di sini maksud dia beberapa ketika. Beberapa ketika. Jadi beberapa ketika ini, kalau ikut penggunaan bahasa di sini, dia kata dalam 3 hari. Lepas 3 hari baru jumpa balik Nabi SAW. Agaknya Nabi kata, bagusnya budak sahabat-sahabat aku ni. Tak adalah sibuk-sibuk nak menanyakan siapa tu macam kita kan. Bila tengok orang tak kenal je dah mati. Siapa orang ni kan. Jadi kita tengok sahabat ni dia beradab. Bila Nabi tak cerita, senyap je, tak adalah nak tanya-tanya, nak ungkit-ungkit. Jadi selepas 3 hari Nabi pun bertanya kepada Umar. Dia tahulah Umar ada dalam majlis tu. Agaknya lepas 3 hari Nabi jumpa Umar. Thumma qala, ya Umar, atadri manis sa'il. Kamu kenal ke siapa yang datang bertanya hari tu? Lebih macam tu lah. Atadri manis sa'il. Adakah kamu kenal siapakah yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Tengok kan, itu adab sahabatnya. Bila Nabi tanya sesuatu, dia tak kata, entah, tak tahulah siapa. Tak ada kan. Jadi cara dia ialah Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kan. Yang itu adab sahabat, ya. Bila Nabi tanya sesuatu, mereka menjawab, cara jawapan mereka, Allah wa rasuluhu a'lam. Dia tahu ke tak tahu ke, biasanya sahabat dia akan jawab begitu. Ya, contohnya masa Haji Wada' tu kan, Nabi tanya, kamu tahu tak hari apa ni? Jadi mereka dah tahu dah itu hari Arafah. Tapi mereka kata, kenapa Nabi tanya? Hari ni kan dah tahu hari Arafah. Jadi mereka tak kata, Nabi kenapa tanya pula, kan dah tahu dah ini hari Arafah. Dia tak jawab. Sebab dia kata, Nabi tanya ni, Nabi nak tukar ke nama hari ni? Kan? Jadi kata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Jadi ni macam tu lah. Dia memang tak tahu langsung siapa yang datang. Tapi dia tak kata, entahlah, tak kenal lah Rasulullah. Siapa tu? Tak ada kan. Tapi dia jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Nabi pun jawab. Nabi pun menerangkan, qala fa innahu Jibril. Itulah dia Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang mengajar kamu agama kamu. Ya, riwayat Muslim. Riwayat Muslim. Jadi daripada jawapan Nabi ni, maknanya barulah Umar tahu itu Jibril. Kita pun barulah tahu kan. Tapi kita dah tahu sebab kita dah selalu baca hadis ni. Jadi tahulah bahawa Jibril datang mengajar kamu agama kamu. Dinakum. Jadi maknanya din itu merangkumi apa yang Jibril tanya tu. Iaitu pertama sekali, kalau sebut pasal din, maka dia mesti dia merangkumi Islam. Maknanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan perkara yang disebut tadi, syahadah, solat, zakat, puasa, haji. Dan yang kedua, iman. Tak boleh buat saja yang zahir tu, tapi dalam dada tak ada iman. Tak percaya Allah, tak percaya malaikat. Percaya Allah je, tak percaya malaikat. Apalah malaikat-malaikat ni tak pernah nampak ke? Tak boleh kan. Jadi kena percaya kepada 6 tadi. Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhirat dan qadar. Kita panggil qadar. Tak percayalah qadar ke apa, tak boleh kan. Begitu juga din juga adalah ihsan. Artinya kena berusaha selalu meningkatkan mutu ibadah kita sampai ke tahap rasa kita nampak Allah atau Allah nampak kita. Jadi kalau kita sepanjang hayat duduk setakat solat,
Kan iman, yakin iman ya kita nak mati hari akhirat, tapi kita tak capai ihsan tu. Tapi nak capai kena usaha, kena sentiasa berusaha meningkatkan ihsan itu. Itu din. Dan yang keempatnya, yakin kepada berlaku kiamat dan peka kepada tanda-tanda kiamat. Itu semuanya din yang diajar oleh Jibril. Dan yang keduanya, bukan setakat itu, yang mana nak mengajar bahawa untuk menuntut ilmu kena bertanya. Maknanya bertanya adalah salah satu daripada cara untuk mendapat ilmu. Kalau tak faham, tak tahu, jangan senyap je kan. Bertanya. Bertanya. Bertanya dengan tujuan untuk mendapat penjelasan dan kefahaman yang betul, insya-Allah. Jadi moga-moga apa yang disampaikan ini memberikan penjelasan kepada kita semua untuk memantapkan pegangan agama kita dinakum, dinakum. Dah panjang dah hadis hari ni. Cukuplah kot satu hadis saja hari ni. Ada lagi hadis lain dalam bab muraqabah ni. InsyaAllah kalau panjang umur, kita sambung 2 minggu akan datang lah. Ya, insyaAllah. Nampaknya soalan pun tak ada. Saya berhenti di sini dululah. Ya, terima kasih kepada semua yang menonton. Nampaknya kalau kat sini nampak tak ramai ya. Ada 14 orang, wallahu alam lah. Ya, kalau boleh tolong share supaya lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada pengajaran hadis yang kita baca pada pagi ini, ya. Mohon maaf jika ada salah dan silap. Jadi kita akhiri pengajian pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi.